A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Satu je. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Okay, malam ni insya-Allah kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita sampai ayat yang ke-119. Salam. Jadi ayat yang lepas berkenaan dengan kisah 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak hadir dalam peperangan Tabuk dan tanpa sebab. Allah sebut dalam ayat 118, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'ala as-salasati allazina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ke atas 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya sehingga mereka rasa setelah mereka dihukum oleh Nabi di pulau, Nabi arahkan semua sahabat jangan bercakap, jangan bersembang, jangan bagi salam, jangan jawab salam kepada 3 orang ni. Kesannya idza daqat alaihimul ard, apabila mereka, sehingga mereka rasa bumi yang luas, mereka rasa sempit. Dan yang kedua, wa daqat alaihim anfusuhum, mereka rasa sempit dada. Dan kemucaknya wazannu, mereka rasa bahawa tidak ada tempat kembali atau tempat lari daripada Allah, melainkan mesti juga kembali kepada Allah. Kemudian turun ayat ini adalah sebagai tanda taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah perintah kepada semua orang beriman. Pengajaran yang paling besar daripada kisah 3 orang yang tak hadir dalam peperangan tanpa sebab, pengajaran paling besar Allah simpulkan dalam ayat 119, iaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kamu menjadi hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang benar. Sama ada bercakap benar, amalan kamu sama dengan apa yang dalam hati kamu. Sebagaimana Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya yang bercakap benar, walaupun kesalahan mereka sangat besar, tapi dengan sebab mereka bercakap benar, maka mereka dapat kelebihan. Kelebihannya ialah Allah rakamkan
taubat mereka yang diterima dalam Al-Quran dan kisah mereka dibaca oleh semua orang beriman daripada mula turun ayat ni sampailah kiamat. Jadi malam ni sebelum kita sambung ayat seterusnya, saya nak baca hadis yang dicerita sendiri oleh Ka'ab bin Malik tentang kisah dia bermula daripada dia tak hadir dalam peperangan Tabuk sehingga Nabi hukum dia, iaitu Nabi pulau dia dan 2 orang lagi sahabat selama 50 hari, dan apa yang berlaku dalam tempoh 50 hari, dan pengajaran daripada kisah 3 orang, khususnya kisah Ka'ab bin Malik. Jadi kisah ni dicerita sendiri oleh Ka'ab bin Malik dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, nombor hadis 2376 dalam hadis sahih Muslim. Jadi kita baca hadis ni, kemudian kita keluarkan pengajaran. Bahkan Imam Nawawi sendiri dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sendiri menyebut lebih kurang 25 pengajaran. 25 pengajaran daripada kisah Ka'ab bin Malik melalui hadis yang dicerita olehnya sendiri. Okey, saya baca dalam bahasa Melayu terus supaya jemak masa. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang dirinya ketika dia tertinggal, iaitu tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah tertinggal daripada Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang dipimpin sendiri oleh baginda, kecuali dalam peperangan Tabuk dan dalam peperangan Badar. Jadi semua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah, Ka'ab bin Malik tak pernah ponting, sentiasa bersama, kecuali peperangan Tabuk dan peperangan Badar. Peperangan Badar pun bukan disengajakan, sebab asalnya Rasulullah nak pergi merampas harta dagangan, barang dagangan orang musyrikin Mekah yang pulang daripada Syam ke Mekah, sebagai balasan harta orang Islam yang dirampas oleh orang Mekah semasa orang Islam berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi bukan merancang untuk berperang. Sebab tu Nabi tak keras semua pergi. Jadi Ka'ab bin Malik pun tak pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tu kata Ka'ab bin Malik, tidak ada seorang pun dapat disalahkan bila tertinggal ketika tidak hadir dalam peperangan Badar, kerana Rasulullah SAW pergi dengan maksud hendak merampas kafilah Quraisy. Namun Allah Ta'ala telah menghadapkan mereka dengan musuh tanpa diduga. Berlaku juga peperangan dalam peperangan Badar tanpa perancangan. Dan kata Ka'ab bin Malik juga, aku telah berbai'ah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Bai'atul Aqabah di Mekah. Ini sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Lebih kurang setahun ataupun 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Jadi Ka'ab bin Malik ni termasuk rombongan daripada Madinah yang selalu pergi buat haji di Mekah, tapi haji tu cara mereka lah, sebab mereka masa tu belum beriman. Jadi Nabi bila orang luar datang ke Mekah melakukan haji, di musim haji Nabi berdakwah. Nabi pergi ke Mina, dari kemah ke kemah. Hasilnya dapatlah beberapa orang daripada Madinah yang beriman. Antaranya ialah Ka'ab bin Malik. Jadi kata Ka'ab bin Malik, pada malam Aqabah di mana kami telah bersumpah berbai'ah dengan Nabi untuk pertahankan Islam, untuk pertahankan Nabi Muhammad SAW. Dan kata dia, aku tidak suka seandainya malam bai'ah Aqabah itu ditukar dengan peperangan Badar. Sekalipun peperangan Badar lebih masyhur daripada Bai'atul Aqabah di kalangan orang ramai. Jadi antara Bai'atul Aqabah dengan peperangan Badar, yang mana orang lebih tahu? Peperangan Badar. Sebab Bai'atul Aqabah bukan peperangan, tapi bagi Ka'ab bin Malik yang dia lebih suka yang mana? Bai'atul Aqabah ke peperangan Badar? Bai'atul Aqabah. Kenapa? Sebab dalam Bai'atul Aqabah dia melakukan bai'ah perjanjian dengan Nabi untuk pertahankan Islam, untuk pertahankan Rasulullah dengan apa sekalipun. Jadi apa yang dibai'ahkan dalam Bai'atul Aqabah sebenarnya lebih besar daripada peperangan Badar. Peperangan Badar hanya sebahagian daripada yang dia berbai'ah dengan Nabi. Jadi cerita Ka'ab bin Malik, sebab aku tertinggal daripada Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Sesungguhnya
Aku belum pernah sedikit jua pun merasa diriku lebih kuat dan lebih senang, dan keadaanku ketika itu tertinggal dalam peperangan Tabuk. Maksud dia, nak banding dalam peperangan lain, aku lebih sihat, lebih bersedia untuk pergi berperang dalam peperangan Tabuk dibanding dengan peperangan yang lain. Tapi yang aku lebih bersedia ni lah yang aku tak pergi. Demi Allah, aku belum pernah menyiapkan 2 kenderaan kecuali untuk peperangan ini. Peperangan lain dia siapkan 1 kenderaan je. Tapi peperangan Tabuk, dia sediakan 2 peperangan. Mana persiapan dia lebih baik daripada peperangan lain. Tapi yang persiapan lebih baik dia tak pergi. Pasal apa? Tipu daya syaitan. Lagi kita rasa kita hebat, lagi rasa kita baik, lagi syaitan nak tipu kita. Rasulullah SAW merencanakan peperangan pada musim panas yang terik. Kita tahu kan, musim itu sangat-sangat panas. Dan menempuh perjalanan yang jauh, lebih kurang 700 km. Serta menghadapi musuh yang besar, kuasa besar ketika itu, iaitu tentera Rom. Kerana itu, sebab itulah Rasulullah menjelaskan, mengumumkan kepada orang Islam, awal-awal tugas berat yang bakal mereka hadapi. Biasa dalam peperangan apa-apa, Nabi tak akan beritahu. Kalau Nabi beritahu pun last minute. Contoh seperti Nabi ketika Nabi berhijrahkan, Nabi tak umum secara terbuka. Abu Bakar pun terkejut, last minute baru Nabi beritahu. Sebab apa? Takut rahsia strategi pecah kepada musuh kan. Tapi dalam peperangan Tabuk ni Nabi beritahu awal. Tak disebutlah berapa lama, mungkin 1 minggu. Sebab apa? Iyalah, kenapa jauh kena beritahu awal? Satu jauh, yang kedua cuaca panas, yang ketiga musuh tu terlalu besar, ramai dan kuat. Jadi kalau tak beritahu awal, mungkin persiapan tak cukup, akan memudaratkan. Kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah ketika itu cukup banyak, cukup ramai, tapi tidak ada satu daftar yang mencatat nama-nama dan jumlah mereka. Berapa ramai tepat yang pergi bersama Nabi tak tahu, dan siapa pun tak tahu. Sebab tidak ada senarai catatan. Kerana itu, bila sewaktu seseorang ingin menghilang, sebab tu kata Ka'ab bin Malik, kalau ada seorang, 2 orang nak ponting pun Nabi tak sedar. Sebab satu ramai sangat, yang kedua tak ada senarai nama. Hal itu boleh saja berlaku, kecuali ada juga sahabat takut, walaupun tak ada senarai nama. Sahabat takut juga Nabi tahu. Dari mana? Wahyu. Rasulullah SAW mengadakan penyerahan dalam peperangan itu dalam musim buah-buahan. Yang kat Madinah pula, masa nak pergi berperang tu, kebun-kebun tengah berbuah lebat dan sedang masak ranum. Termasuklah kebun Ka'ab bin Malik. Tengok Allah uji manusia ketika apa ni? Sana panas, jauh. Sini pula buah-buahan yang lebat dan sedang masak. Sebenarnya kata Ka'ab, hatiku lebih condong untuk pergi berperang. Bukan tak nak pergi. Memang dia nak pergi. Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah bersiap hendak berangkat. Dan kata Ka'ab, aku berencana akan berkemas bersama mereka besok pagi. Sepatut dia siap malam tu, tapi tak apalah, dia kata aku siap pagi besok. Setelah aku balik rumah, ternyata aku tak buat pun, tak buat persiapan. Sambil aku berkata dalam hati, aku sanggup menyelesaikannya. Okey, tak sempat pagi besok tak apa, lepas tu petang kan, tangguh. Ternyata hal itu berlanjutan sedemikian rupa, sedangkan orang ramai telah bersiap sedia. Besok subuh, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat pagi-pagi sekali, sedangkan aku belum berkemas lagi. Kerana itu aku segera pulang. Bila tengok Nabi dan sahabat dah berkemas dan bertolak, aku pun berkemas. Tapi sampai di rumah aku tidak buat apa-apa juga, tangguh lagi. Sehingga pasukan berangkat seluruhnya menuju ke medan perang. Aku bermaksud hendak mengikuti mereka, tapi apa boleh buat, ya demikian itu tidak ditakdirkan Allah. Semua dah berlepas, aku rasa dah lemah semangat dah. Ini antara sebab dia tak pergi berperang. Jadi pengajarannya apa? Jangan tangguh. Benda yang baik jangan tangguh. Sebab syaitan ni dia nak kacau kita untuk buat benda yang baik sikit-sikit je. Mula-mula sikit-sikit. Alah, sekejap lagi kan. Akhirnya terlepas.
Kita bila dah azan, patut kita sempat salat sunat kan, tapi sebelum azan tak ambil wuduk. Tak apalah, ambil wuduk lepas azan. Bila ambil wuduk lepas azan, tengok-tengok pergi masjid, orang dah qomat terlepas salat sunat. Contohlah. Ketika itu aku mula berkemas dan keluar hendak menyusul Rasulullah. Alangkah sedihnya hatiku sebab tidak ada seorang pun teman-teman yang kelihatan kecuali orang munafik dan orang yang dibenarkan oleh Nabi untuk tidak pergi berperang. Seperti orang tua, orang sakit, orang uzur kan. Itu je. Jadi Ka'ab bin Malik rasa, ya Allah, aku ni macam orang munafik. Okey. Setelah sampai, dan kata Ka'ab bin Malik, ini orang cerita pada dia lah, sepanjang perjalanan ke Tabuk, Nabi tak sebut nama dia, kecuali bila betul-betul dekat nak sampai di Tabuk. Nabi tanya sahabat, mana Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ni antara orang yang, sahabat yang terkenal dan ada kedudukan. Sebab apa? Apa kelebihan Ka'ab bin Malik? Tak, dia penyair Rasulullah. Dia gunakan syair dia untuk mendorong, bagi motivasi kepada tentera Islam. Jadi dia ada kedudukan dalam tentera Islam. Sebab tu bila sampai ke Tabuk, Nabi perasan, mana Ka'ab bin Malik? Jadi Ka'ab bin Malik ni daripada kabilah Al-Aslami, iaitu orang Ansar di Madinah. Bila Nabi tanya, puak-puak Bani Salamah ni tolong jawab. Dia kata apa? Ya Rasulullah, dia terhalang kerana merasa sayang pada selimutnya. Lepas tu puak-puak dia backup Ka'ab bin Malik. Tapi tak. Rasulullah ni, Ka'ab bin Malik ni duk selimut lagi lah ni. Duk selimut lagi, sayang dengan selimutnya. Hadis lain tak? Hadis sama ni? Hadis sama. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Muaz bin Jabal bukan daripada kabilah Ka'ab bin Malik. Dia pula pertahankan. Dia kata apa? Dia kata pada Bani Salamah yang macam bersangka buruk pada Ka'ab bin Malik, jahat sekali ucapan kamu ni, celaka kamu. Macam mana kamu cakap macam tu? Kemudian Muaz bin Jabal kata, demi Allah ya Rasulullah, setahu kami selama ni Ka'ab ni adalah orang yang baik. Itu kewajipan orang beriman. Bila ada seorang tak datang ke, terus kita bersangka buruk dan kita pertahankan dia. Ada orang tak datang kelas kat mana ni? Apa lagi tu, bukan ngaji sangat pun. Itu mana hati kita busuk. Patut kita kata apa? Mungkin dia ada hal malam ni kan. Mungkin dia sakit ke. Beliau melihat sama-sama. Kemudian lepas tu Nabi melihat sama-sama bayangan seseorang yang berpakaian putih datang daripada jauh, lalu hilang ditelan Fata Morgana. Tahukah Fata Morgana? Apa dia? Tahu tapi susah nak ceritakan. Tak apalah, yang penting dah tahu. Maka kata Rasulullah, kun Aba Khaisamah. Sebab ada seorang lagi sahabat tak datang. Nabi rasa risau dah, sebab bila tak datang tanpa sebab, mungkin dia jadi munafik. Inilah sifat Rasulullah, sifat seorang pemimpin yang prihatin. Dia bukan dia takut sahabat pergi berperang jadi sakit ke, berdarah ke, cedera, tak. Tapi dia takut sahabat tak pergi. Sebab apa? Tak pergi tu boleh termasuk dalam golongan munafik. Jadi bila tengok seorang lelaki datang daripada jauh, Nabi kata, kun Aba Khaisamah. Aku harap kamu adalah Aba Khaisamah. Semoga kamu ikut serta dalam peperangan. Maka bila dekat, betul Aba Khaisamah. Nabi bersyukur. Sebab Aba Khaisamah Al-Ansari tidak termasuk orang yang ponting dalam peperangan. Cerita Ka'ab bin Malik lagi, tatkala aku mendengar berita. Lepas tu, Ka'ab bin Malik kata, lepas tu aku dengar berita, Nabi nak balik daripada Tabuk. Kita tahu tak berapa lama ni? Berlaku perjalanan daripada Madinah ke Tabuk dan balik semula ke Madinah. Berapa lama? 3 bulan. Hampir 2 bulan. Bermula bulan Rajab dan Nabi balik ke Madinah sampai awal Ramadan. Hampir 2 bulan. Dan perjalanan 700 km dan berjalan ni naik apa?
Ada berjalan kaki, ada naik unta. Unta tak cukup untuk menampung semua. Jadi seekor unta bergila berapa orang? 10. Cuba bayangkan. Perjalanan pula semua sekali hampir 2 bulan. Oh. Lepas tu Nabi kata ada seorang sahabat. Ada tak amalan lain yang sama dengan kelebihan berjihad? Nabi kata tak ada. Lepas tu, sahabat tu beredar, Nabi pun panggil. Nabi panggil balik lelaki yang bertanya soalan. Nabi kata, kamu nak tak kamu salat dan tak berhenti? Dan kalau kamu berpuasa, jangan berbuka. Sanggup tak? Kata sahabat, aku tak sanggup. Jadi kata Nabi, kalau kamu salat 2 bulan berturut-turut tanpa henti, dan kamu berpuasa tanpa berbuka 2 bulan, masih tak boleh mendandingi orang yang pergi berjihad. Besarnya kelebihan orang yang berjihad. Okey, tatkala aku mendengar berita bahawa Nabi telah berangkat pulang daripada Tabuk ke Madinah, timbullah rasa takut pada diriku sebab aku bersalah kan. Oleh sebab itu aku berusaha untuk mencari jalan agar aku terhindar daripada kemarahan beliau. Nabi mesti marah sebab aku buat salah. Jadi kata Ka'ab bin Malik, aku mula memikir dan merancang macam mana nak buat sesuatu supaya Nabi tak marah. Lalu aku minta pendapat keluargaku, kawan-kawanku. Tetapi tatkala aku mendengar bahawa Nabi dah tiba ke Madinah, hilang semua yang aku rancang. Tengah-tengah fikir nak cakap apa, nak cakap bohong lah, buat alasan tipu. Kan? Dengar-dengar Nabi dah sampai, hilang semua apa yang dia rancang untuk berbohong. Aku mengerti benar bahawa aku tidak akan lepas sedikit jua daripada hukuman, walaupun dengan berbagai alasan. Kerana itu aku bertekad hendak mengaku terus terang atas kesalahanku. Jadi pagi-pagi waktu subuh, Rasulullah tiba. Seperti biasa, apabila beliau tiba dari suatu perjalanan, beliau langsung ke masjid lalu solat 2 rakaat. Sunnah Nabi, bila Nabi balik daripada musafir, Nabi singgah di masjid dan Nabi solat 2 rakaat. Solat apa ni? Solat apa? Ada ulama kata solat balik daripada musafir. Ada ulama kata Nabi tiba tu lepas subuh kan. Jadi waktu tu waktu duha. Maka ulama kata itu solat duha. Tapi sunnah Nabi, bila balik daripada musafir, Nabi singgah masjid, Nabi solat 2 rakaat. Itu sunnah Nabi. Dan sunnah itulah yang kita tak amalkan. Lagi parah pada kita amalkan sunnah yang terbalik. Orang Melayu, dia solat sunat musafir bila? Masa nak pergi. Nabi pula solat sunat musafir bila? Jadi orang Melayu tak tahu dia amalkan sunnah siapa. Kan? Yang kita pula masa pergi pun tak, masa balik pun tak. Maka ketika itu datanglah orang yang tidak turut berperang mengemukakan alasan uzur mereka kepada beliau dan bersumpah kepadanya. Jadi lepas subuh tu Nabi sampai, datanglah orang-orang yang tak ikut berperang. Ramai Kata Ka'ab bin Malik, sekurang jumlahnya lebih kurang 80 orang. Dan 80 orang ni semua munafik. Dan semua bagi alasan tipu. Nabi terima. Dan Nabi berdoa pada Allah, semoga Allah ampunkan dosa kamu. Ada pendapat kata Nabi tahu mereka tipu. Tapi sebab hukum dalam Islam adalah ikut zahir. Dia bercakap macam tu, kita terima. Jadi katakan Malik semuanya berjumlah 80 orang. Rasulullah SAW menerima alasan ataupun sumpah mereka yang nampak nyata dan memohon keampunan. Nabi memohon ampun pula bagi mereka. Dan orang ni yang bagi alasan ni, dia bersumpah. Biasanya yang suka bersumpah ni siapa? Munafik. Ittakhazu aymanahum. Orang munafik ni suka mengambil aiman, iaitu sumpah. Kalau bercakap dia, mesti bersumpah. Itu ciri-ciri orang munafik. Sedangkan hal-hal yang tersembunyi ataupun yang mereka rahsiakan, bila Nabi serah kepada Allah Ta'ala, itu serah pada Allah. Itu kamu dengan Tuhan. Kini tibalah giliran aku, kata Ka'ab bin Malik.
Ketika aku memberi salam kepada beliau, Nabi menyambut salamku dengan senyum marah. Senyum marah. Lalu baginda berkata, datang sini. Aku pun datang, kata Ka'ab, aku pun datang, lalu duduk di hadapan Nabi, dan Nabi bertanya, mengapa kamu tidak turut berperang? Bukankah kamu telah membeli kenderaan? Bukan kamu dah bersedia? Jawab Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, demi Allah, seandainya aku berhadapan dengan orang lain selain daripada engkau, daripada pun semua penduduk dunia ni, nescaya aku akan mencari jalan keluar daripada kemarahannya dengan berbagai alasan. Kalau bukan engkau ni, aku akan cakap macam-macam. Pemimpin hebat macam mana aku boleh tipu. Tapi sebab engkau, aku tak boleh nak tipu. Tetapi demi Allah, aku tahu benar, jika aku berdusta kepada engkau sekarang, mungkin engkau terima, macam engkau terima orang munafik. Tapi aku sungguh takut Allah akan sangat murka pada aku. Allah tahu aku tipu. Engkau boleh lepas, tapi aku dengan Tuhan tak lepas. Dan jika aku berkata benar, pula aku bercakap benar kepada engkau, tentu engkau pula akan marah pada aku. Namun aku masih dapat mengharapkan kemaafan daripada Allah. Boleh faham? Kalau aku bercakap bohong dengan engkau, engkau lepaskan aku. Tapi dengan Tuhan, tak lepas. Kalau aku bercakap benar dengan engkau, aku tak lepas dengan engkau. Tapi Allah boleh tak maafkan aku? Jadi yang mana lebih ringan? Mudarat. Bercakap benar. Demi Allah, aku tidak mempunyai keuzuran sedikit pun, wahai Rasulullah. Dia bercakap benar. Bahkan aku belum pernah sesihat dan selapang seperti sekarang. Waktu peperangan Tabuk lah aku paling sihat dan paling lapang. Di mana aku tidak turut berperang bersama engkau. Sabda Rasulullah, betul begitu. Nah, sekarang pergi sehingga Allah turunkan hukumannya. Makna apa tu? Makna dia bersalah lah. Hukumannya tunggu. Allah kan, orang munafik tadi, dia buat alasan tipu, okey, terima, bebas. Tak ada masalah. Tapi Ka'ab bin Malik dan 3 orang ni, ditahan hukumannya. Beberapa orang daripada Bani Salamah, lepas Nabi bagi tahu hukuman kepada Ka'ab ni ditangguhkan, jadi puak-puak daripada Ka'ab bin Malik ni, iaitu Bani Salamah, bangun jumpa Ka'ab bin Malik. Kenapa kamu tak cakap macam orang munafik? Buatlah alasan tipu ke. Kemudian Nabi minta ampun untuk kamu dan Allah terima doa Nabi, selesai masalah. Kamu bukan buat salah banyak kali, ini kali pertama. Bani siapa yang cakap ni? Tapi di belakang dia Bani syaitan. Kata mereka kepadaku, demi Allah, kami tahu benar bahawa engkau belum pernah salah sekali jua sebelum ini. Mengapa engkau tidak minta maaf saja kepada Rasulullah seperti orang lain yang tidak turut berperang? Nescaya dosamu diampun Allah berkat permohonan ampun daripada Rasulullah. Kata Ka'ab, demi Allah, mereka selalu menyalahkan aku seperti itu sehingga aku berniat hendak kembali. Setelah dihasut oleh Bani Salamah puak dia tu, dia kata, betul juga ni. Sampai tahap aku rasa nak pergi begitu semula Rasulullah. Sebenarnya aku ada alasan. Tapi lepas tu, tengok iman Ka'ab bin Malik. Lepas tu, aku bertanya pada mereka, ada lagi tak orang lain yang menerima hukuman seperti aku? Maka Bani Salamah ataupun sahabat lain menjawab, ada. Iaitu 2 orang yang mengaku bersalah seperti engkau juga. Lalu keduanya mendapat keputusan hukuman seperti yang diputuskan juga kepadamu. Maka tanya Ka'ab, siapa mereka itu? Jawab sahabat yang lain, iaitu Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Dua-dua ni ahli Badar, orang hebat jugalah. Tapi lebih berumur daripada Ka'ab bin Malik. Mereka mengatakan kepadaku bahawa mereka berdua adalah orang yang soleh dan turut dalam peperangan Badar dan orang yang patut dijadikan tauladan. Bila dengar ada dah 2 orang yang bercakap benar dan Nabi juga telah hukum sama dengan Nabi hukum pada Ka'ab, Ka'ab tak jadi nak pergi jumpa semula Rasulullah. Dia terus terima hukuman Rasulullah. Kenapa? Lega. Sebab apa? Ada kawan.
Oh tak apalah, bukan aku seorang pun yang buat salah. Sebab itulah bila kita kongsi kesedihan tu akan kurang. Tapi kalau kita seorang-seorang sedih, mungkin kita tak tahan kan, mungkin sampai tahap ada orang boleh bunuh diri. Tapi kalau ramai ada masalah macam dia, boleh meringankan bebanannya. Setelah mereka menerangkan hal kedua orang itu, aku pun berlalu. Kata Ka'ab, Rasulullah SAW melarang, ini hukuman dia, Rasulullah melarang kaum muslimin bercakap-cakap dengan kami bertiga yang tidak ikut berperang. Kerana itu, orang banyak menjauhi ataupun memboikot kami. Tak boleh bercakap. Bila tak boleh bercakap, boleh tak bagi salam? Kenapa tak boleh bagi salam? Bersalam adalah cakap. Assalamualaikum, itu cakap tu. Kita berjawab, Waalaikum. Nabi kata, jangan bercakap. Maka termasuklah tak boleh bagi salam. Sikap mereka berubah. Sejak Nabi keluar hukuman, semua sahabat sepakat. Walaupun kawan baik keluarga dia, semua ikut arahan Nabi. Seorang pun tak bercakap. Sikap mereka berubah terhadap kami sehingga aku merasa seperti orang asing di negeri yang aku diami, di mana penduduknya aku kenal selama ni kan. Dia orang Ansar, dia orang Madinah, semua dia kenal. Tiba-tiba bila keluar hukuman tu macam semua tak kenal dia dan dia pun tak kenal orang. Cuba bayangkan. Yang tu yang ayat sebelum ni, dia rasa apa? Macam bumi tu sempit je. Dan dada dia sempit je. Sebab jumpa orang tu nak cakap, jumpa orang ni tak nak bagi salam pun tak jawab. Cuba bayangkan kita duduk tempat dia kan. Balik rumah, isteri tak bagi salam, kita bagi salam tak jawab. Bagi salam dengan anak, anak tak cakap. Pergi kedai, mamak tak cakap kan. Macam mana? Tension. Itu mamak tak cakap. Ini yang tak cakap dengan Ka'ab bin Malik siapa ni? Oh, Nabi ni. Sahabat-sahabat yang hebat. Abu Bakar, Umar. Kedua orang teman yang senasib dengan aku tetap saja tinggal di rumah mereka dan menangis. Dua orang ni, Hilal dengan Murarah, menangis dekat rumah. Tapi Ka'ab bin Malik ni kuat sikit. Dia orang muda sikit. Dan dalam tempoh ni dia akan bagi tahu. Dia selalu pergi masjid berjemaah, salat berjemaah. Masa tu tak ada SOP lah. Kedua orang teman yang senasib dengan aku tetap saja tinggal di rumah mereka dan menangis selalu. Tapi aku lebih muda dan lebih kuat daripada mereka. Aku tetap keluar seperti biasa, menghadiri solat berjemaah dan pergi ke pasar walaupun tidak ada seorang pun yang mahu bercakap dengan aku. Bahkan aku tetap mendatangi Rasulullah dan memberi salam kepada beliau ketika beliau berada dalam majlis. Aku tetap bagi salam pada Nabi, tapi Nabi tak jawab. Cuma kata Ka'ab, aku bertanya dalam hati, adakah Nabi ni macam menggerakkan bibir untuk jawab? Dia tengok je bibir Nabi. Bila dia tengok bibir Nabi, Nabi pun tengok kat dia, dia pun paling. Bila dia tengok Nabi, Nabi berpaling. Sampai tahap tu. Mana seolah Nabi tak nak tengok dia, bila dia tengok pun Nabi berpaling. Pengajaran di sini apa dia? Dalam keadaan semua pulau dia, semua tak nak bercakap, dia tetap pergi tak salat berjemaah. Kalau kita pergi masjid, orang tak nak bercakap kan? Pergi lagi tak besok? Pergi. Imam tak cakap, AJK tak cakap, jemaah tak cakap. Pada umur sikit, rumah nangis. Rasanya bukan setakat tak pergi ni, yang ramai tak pergi masjid ni, yang ramai tak pergi masjid sebab orang masjid tak cakap ke sebab memang tak pernah jumpa apa orang masjid. Hebatnya iman Ka'ab bin Malik. Dalam keadaan orang tak peduli pada dia, tetap dia jaga solat Jumaat 5 waktu. Dan ada satu ketika kata Ka'ab, aku pun solat berdekatan dengan beliau sambil menjeling kepada Nabi. Tengok-tengok je. Sebab nak tengok direct macam takut Nabi tak layan, dia pula terasakan. Jadi jeling-jeling je. Setelah selesai solat, beliau menengok kepada aku, tapi bila aku menoleh kepada baginda, beliau memalingkan muka ke arah lain. Setelah suasana diboikot kaum muslimin seperti itu berjalan agak lama, dalam tempoh diboikot tu, satu hari aku pergi ke rumah Abu Qatadah, seorang Ansar. Hubungan dengan Ka'ab ialah sepupu. Ni sahabat dan kaum kerabat Ka'ab yang paling sayang pada dia, yang paling rapat.
Ha? Jadi aku pergi ke rumah Abu Qatadah dan aku sangat sayang kepadanya. Dia pun sayang pada aku. Aku pun bagi salam. Tapi demi Allah dia tak jawab salamku. Kan? Dia nak jawab boleh kan? Boleh nak jawab. Lepas tu bertaubat je lah. Ini kawan baik. Ha? Berat juga kan. Ha. Peristiwa ni menyebabkan semua sepakat kena ikut perintah. Yelah. Makna betul-betul ikut perintah Rasulullah. Bukan Dia Ka'ab je lah. bukan. Untuk sahabat pun kena ikut lah. Semua. Tengok iman Qatadah. Ini kawan baik dia ni. Yang dia sayang, sepupu dia. Tapi sebab arahan datang daripada Rasulullah, habis sepupu. Habis kawan baik. Mesti utamakan Rasulullah. Tapi demi Allah dia tak menjawab salam. Lalu aku berkata lagi kepadanya, Ya Aba Qatadah, aku bertanya kepadamu, tidak tahukah kamu bahawa aku sangat mencintai Allah dan Rasul? Aku nak tanya soalan. Tak apalah kamu tak nak jawab salam. Aku nak tanya soalan. Kamu tahu tak, aku sangat cinta Allah dan Rasul. Tolong jawab. Betul tak? Dia diam. Kata Ka'ab bin Malik, Abu Qatadah diam. Jadi kata Ka'ab, aku tanya soalan yang sama lagi. Dia tetap membisu. Lalu aku tanya lagi, tanya soalan yang sama 3 kali. Betul tak aku sangat cinta pada Allah dan Rasul? Dia nak jawapan tu je. Apa dia jawapan dia? Ya je. Ya je. Itu pun Abu Qatadah tak jawab. Okey, kemudian dia tanya lagi sampai last kali Abu Qatadah jawab apa? Allah dan Rasul a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Dia jawab tak soalan? Dia jawab ke tak? Tak jawab. Dia jawab jawapan soalan, ya, tidak. Kalau kata Allah dan Rasul lebih tahu, mana dia tak nak jawab tu? Sebab apa dia tak nak jawab? Dia jawapan ya dengan Allah dan Rasul lebih tahu. Mana lebih panjang? Mana lebih pendek? Yang Ka'ab bin Malik nak yang pendek ke yang panjang? Tapi kenapa dia tak jawab pendek, dia jawab panjang? Sebab yang panjang bukan menjawab. Boleh faham? Dia tak nak jawab sebab patuh arahan Rasulullah. Okey, kemudian kata Ka'ab bin Malik, air mataku mengalir. Sedihlah. Kawan baik, sepupu pula. Tanya soalan pun tak nak jawab. Dah lah salam tak jawab. Lalu aku berpaling dan terus pulang. Pada satu hari, ini cerita lain pula. Ujian seterusnya. Pada satu hari aku sedang berjalan di pasar. Seorang petani, penduduk daripada Syam. Syam ni sebelah Jordan, sebelah Syria. Yang sering menjual makanan di Madinah. Bertanya orang ramai. Siapa yang dapat menunjukkan Ka'ab bin Malik kepada aku? Siapa kenal Malik dan tunjuk kepada aku di mana dia berada? Maka orang ramai pun bagi tahu dan tunjuk pada aku. Orang banyak menunjukkan kepada aku. Petani itu mendatangiku dan memberikan sepucuk surat yang daripada Raja Ghassanah. Raja Ghassan, Malik Al-Ghassan. Raja yang kafir, yang musyrik, yang antara Madinah dengan Syam. Okey, apa isi surat ni? Aku memang pandai membaca, kata Ka'ab bin Malik, aku pandai membaca dan menulis. Lalu aku membaca surat itu yang isinya antara lain sebagai berikut. Ini isi surat Raja Ghassan yang kafir. Amma ba'du, kami mendengar khabar bahawa anda diboikot oleh teman-teman anda. Allah tidak akan membuat anda terhina dalam negeri dan tidak pula sia-sia. Allah tak akan biarkan kamu. Mana ada? Ada peluang, ada ruang. Allah tidak akan membuat anda terhina dalam negeri dan tidak pula tersia-sia. Temuilah kami. Jom, join kami. Join apa ni? Kerajaan kami. Kami akan bagi hadiah, bagi apa saja yang kamu nak. Temuilah kami, nescaya kami akan membantu anda dengan segala daya dan yang ada pada kami. Apa maksud ni? Apa pengajarannya apa? Apa kaitan cerita Ka'ab bin Malik tak hadir dalam peperangan dengan Raja Ghassan? Bagi surat khusus kepada dia. Ambil peluang lah, ajak kat join dia lah. Jadi pengajarannya musuh Islam
Sentiasa merancang untuk memecah belahkan, termasuklah ambil peluang. Sebab Ka'ab bin Malik ni ada kedudukan dalam Islam. Dia ada nama, ada pengaruh. Kalau dia boleh tarik Ka'ab bin Malik, mungkin Ka'ab bin Malik pula boleh tarik orang lain berpecah barisan Islam. Itulah kerja musuh dulu, kini dan selama-lamanya. Sekarang berpecah tak orang Islam? Kan? Kadang-kadang berpecah sebab apa? Sebab COVID-19. Itu pun kita bergaduh kan. Ha? Okey, selesai membaca surah tu, ini peluang ni. Dia boleh dapat, kalau dalam konteks kita sekarang, dia panggil apa? Tak, kalau pembangkang lah. Kalau pembangkang, dia dibuang ke, dia boleh pergi negeri lain kan? Dia panggil apa? Perlindungan apa? Suaka politik. Dan boleh jadi menteri kan? Kamu nak menteri, kamu nak apa, kami akan bagi. Orang kafir. Target dia supaya, akan guna orang ni supaya memecah belahkan Islam dan melemahkan. Tapi tengok, Ka'ab bin Malik buat apa? Dia kata, ini satu ujian lagi, kata Ka'ab bin Malik. Maka aku dekatkan api, lalu aku bakar surah itu. Kenapa dia bakar? Dia boleh tak simpan dulu, lipat simpan. Bakar besok ke, bakar minggu depan. Kenapa dapat je lepas bakar, lepas baca, terus dia bakar? Dia boleh je bakar besok kan, bakar minggu depan, simpan dulu kan. Ha? Tunjuk pada kawan. Ha? Dan kalau simpan agak jadi apa? Mungkin nanti timbul. Kalau disimpan, dia takut besok baca lain pula perasaan. Faham? Jadi dia nak tutup terus pintu-pintu syaitan. Terus dia bakar. Maka aku terus dekat dengan api, lalu aku campak surah itu dan bakar. Setelah berlalu 40 hari di pulau, 40 hari, dan wahyu turun kepada Rasulullah. Belum lagi ni, belum taubat diterima. Lepas 40 hari, perintah kepada Nabi, dan Nabi sampai kepada Ka'ab melalui seorang sahabat. Kata Ka'ab, datang seorang utusan beliau kepada aku seraya berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kamu supaya menjauhi isteri hari ke-40. Dalam tempoh 40 hari, isteri ada lagi. Masuk hari ke-40, arahan baru. Mana hukuman bertambah. Okey, 3 orang ni, isteri, balik rumah mak bapak masing-masing. Jangan duduk bersama 3 orang ni. Jadi, Ka'ab bin Malik nak kepastian. Aku tanya wakil Nabi itu, apakah harus aku menceraikannya ataupun macam mana? Dia nak apa ni? Dia nak kepastian supaya dia betul-betul dapat laksanakan perintah Allah dengan tepat. Makna jauhkan isteri, maksud bercerai ke ataupun hantar balik je? Maka jawab wakil ni, tidak, hanya menjauhinya. Kerana itu, jangan kamu dekati dia. Beliau juga mengutuskan orang kepada 2 kawan lagi yang dihukum, yang senasib dengan aku, dengan perintah yang sama. Maka aku berkata pada isteri aku, kata Ka'ab bin Malik, pulanglah kamu ke rumah orang tua dan tinggallah bersama mereka, jangan balik sampai datang perintah Allah. Kan? Mana lepas dapat arahan tu, Ka'ab bin Malik suruh isteri dia balik bila? Masa tu juga. Dia tak kata okeylah, kemah-kemah dulu, masak untuk tengah hari dulu, baru balik. Tak. Patuh pada perintah. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberi keputusan terhadap perkara itu. Kata Ka'ab, isteri Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ni, isteri Hilal ni tua, dia datang kepada Rasulullah, isteri Hilal datang kepada Rasulullah SAW memohon keringanan kepada beliau. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah ni sudah tua. Kalau aku tak ada bersama dia, siapa nak uruskan makan minum dia, pakaian dia? Dia dah tua sangat. Jadi isteri Hilal minta izin Rasulullah, boleh tak aku duduk kat rumah tu untuk urus je? Yang lain tak buat. Nabi kata apa? Apakah anda keberatan kalau aku menjadi pelayannya? Jawab Nabi, tidak mengapa, boleh. Asalkan dia tidak mendekati kamu. Apa maksud mendekati? Bersetubuh. Okey, kamu nak masak, nak cuci pakaian, nak kemah rumah, silakan. Tapi jangan bersama. Maka
Kata isteri Hilal, demi Allah, Hilal ni tidak mempunyai keinginan apa-apa dah tua dah. Jangan risau ya Rasulullah. Bahkan demi Allah, dia selalu menangis saja kat rumah kan. Cuba bayangkan, kena pulau dekat rumah menangis, isteri pula tak ada. Boleh gila tak? Kita kalau isteri tak ada 2 hari pun, rumah macam tong sampah kan. Asyik makan luar je. Kerana itu sebahagian keluargaku menyarankan pula bila isteri Hilal minta izin untuk melayan Hilal, keluarga Ka'ab kata apa? Keluarga aku pun pujuk aku supaya aku minta izin pula Rasulullah supaya benarkan isteri aku juga melayan aku. Tengok Ka'ab bin Malik. Dia buat apa? Dia kata apa? Seandainya engkau, keluarga dia kata, seandainya engkau minta izin kepada Rasulullah mengenai isteri kamu, mungkin beliau memberi izin kepadamu sebagaimana Nabi beri izin kepada isteri Hilal bin Umayyah. Maka jawab Ka'ab, aku tidak akan minta izin kepada beliau untuk isteriku. Sebab apa? Sebab aku tidak tahu pasti Nabi benar ataupun tak. Yang kedua, aku masih muda dan aku boleh uruskan. Kenapa dia tak nak isteri dia tak nak minta izin supaya Rasulullah benarkan isteri layan dia? Kenapa? Kenapa? Sebab dia muda. Bila dia muda, takut tak boleh kawal. Hilal okeylah, memang tak ada nafsu kan. Punyalah takut dia melanggar perintah Allah, dia kata biarlah. Aku masih muda, takut terbabas. Yang kedua, aku boleh uruskan rumah sendiri. Tak ada masalah. Okey, keadaan tu tanpa isteri pula berlalu selama 10 hari. Jadi semua sekali 50 hari sejak hari pertama kami mula dibaikot. Kemudian sesudah aku salat subuh di atas loten rumah aku. Mana di hujung-hujung ni bila Ka'ab bin Malik dalam tafsiran huraian hadis ni, ulama kata Ka'ab bin Malik tak tahan. Peringkat awal dia pergi lagi masjid kan. Tapi tiap hari 5 kali sehari orang tak senyum, orang tak jawab salam, dia tak tahan. Last di hujung-hujung tu dia salat di rumah je. Jadi hari ke-50 lepas solat subuh, ketika aku sedang memikirkan nasib kami sesuai dengan apa yang diperintahkan, diperingatkan oleh Allah, tiba-tiba aku terdengar suara memanggil aku dengan kuat. Ya Ka'ab bin Malik, gembiralah kamu. Aku bila dengar je, terus kata Ka'ab, aku terus sujud. Sujud apa tu? Sujud syukur. Ini sunat. Bila kita dapat gembira, kita disunatkan sujud syukur. Jadi ulama beza pendapat, sujud syukur ni kena ada wuduk ke, kena menghadap kiblat ke, kena tutup aurat ke. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, sujud syukur sama seperti sujud dalam solat. Bila sujud dalam solat, memang kena ada wuduk, kena menghadap kiblat, kena tutup aurat. Pendapat kedua, tak. Sujud syukur bukan seperti sujud dalam solat. Maka tak perlu berwuduk, tak perlu tutup aurat, tak perlu menghadap kiblat. Dan dalil ni, kita tak tahu Ka'ab bin Malik ada wuduk ke tak. Dan masa dia sujud menghadap kiblat pun tak kan. Tak ada dalil. Okey? Kerana aku yakin kelapangan telah tiba. Sebab apa? Bila dengar sahabat beritahu, gembiralah. Makna aku dah yakin bahawa Allah dah terima taubat aku. Kemudian Rasulullah telah memberitahu orang ramai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat kami ketika solat subuh. Kerana itu orang banyak datang mengucapkan selamat kepadaku dan sesudah itu mereka pergi pula kepada kedua orang temanku. Jadi pengajaran di sini apa dia? Bila Ka'ab bin Malik turun ayat Allah terima taubat, semua sahabat bergembira dan semua datang mengucapkan tahniah kepada Ka'ab bin Malik. Pengajarannya apa? Mereka ni hidup penuh dengan kasih sayang. Hukuman pulau sedikit pun tak menjejaskan rasa sayang pada Ka'ab. Kenapa mereka tak senyum kalau sayang? Sebab itu perintah Allah. Bila hilang je perintah tu, terus macam biasa. Tak ada seorang pun tak terkecuali. Kita kadang-kadang kita ada rasa hati pada kawan kita kan. Kadang-kadang dia pun dah minta maaf, tapi kita tak boleh lagi nak senyum. Sebab apa? Hati kita ada
Ada penyakit. Luka lama berdarah kembali. Ada, kata Ka'ab bin Malik, ada pula antara mereka berlari kencang nak jumpa aku, nak ucap tahniah. Subhanallah. Hebatnya sahabat. Makna mereka semua seronok. Inilah kawan. Kawan yang sebenar apa dia? Susah sedar bersama. Bila kawan kita gembira, kita sama-sama bergembira. Bila kawan kita sedih, kita sama-sama sedih. Dan satu lagi pengajarannya, yang paling patut kita gembira bila? Yang patut kita gembira pada kawan kita bila? Apabila dia dapat kebaikan. Kalau cerita ni ialah bila Ka'ab bin Malik taubatnya diterima. Itu satu nikmat yang besar. Kan? Kita rasanya jarang ataupun mungkin tak pernah. Bila kawan tu bertaubat, kita pergi ucap tahniah. Kan? Bila kita ucap tahniah, bila anak dia berjaya, bila dia naik pangkat, bila dapat Datuk Tan Sri, kan? Bila naik rumah baru. Sebenarnya semua tu bukan kejayaan di sisi Allah. Kejayaan yang sebenar ialah bila kawan kita bertobat, patut kita ucap tahniah. Itu yang sepatutnya. Kan? Okey. Di antara mereka ada yang berlari dan ada pula yang berkenderaan. Bahkan ada seorang teman daripada suku Aslam sengaja menemui aku melalui bukit. Dia lalu ikut lereng bukit dan dia menaiki kuda dengan laju untuk apa? Untuk cepat-cepat menyampaikan berita gembira dan mengucap tahniah. Mana dia tak tangguh, besoklah, minggu depan tak. Dan mereka cukup faham dengan satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi, Nabi kata apa? Ahabbul a'ma ilallah sururun tudkhiluhu fi akhika. Antara amalan yang paling Allah cinta ialah kamu menggembirakan kawan kamu. Tak perlu kos, tak perlukan tenaga, tak perlukan masa yang lama. Cakap tahniah, menggembirakan dia. Itu amalan yang paling Allah suka. Ketika suara ucapan selamat untuk menggembirakan aku daripada orang yang pertama sampai ke telingaku dengan spontan, bila orang yang pertama bawa berita gembira, taubat aku diterima, apa Ka'ab bin Malik buat? Dia sujud syukur dah tadi. Tadi baru dengar. Ini orang yang bawa berita betul-betul ada depan dia. Kata Ka'ab bin Malik, dengan spontan aku buka baju aku, lalu aku beri kepadanya kerana sangat gembira. Sebab itu antara pengajaran hadis yang Imam Nawawi cakap, disunatkan kita bagi hadiah kepada orang yang bawa berita gembira kepada kita. Disunatkan. Ni saya nak bawa berita gembira ni. Rizak kamu dapat 9A. Apa dia? Bagi hadiah. Ka'ab bin Malik bagi apa? Dalam hadiah tu dia buka baju dia. Dia buka baju dia sebab terlalu gembira. Lepas tu, nanti dia akan cerita. Lepas tu aku nak jumpa Rasulullah. Baju tak ada. Baru dia perasan. Sepatutnya dia tak bagi sebab dia nak jumpa Rasulullah. Tapi sebab terlalu gembira, dia bagi baju dia. Padahal demi Allah, ketika itu aku tidak mempunyai baju selain baju tersebut. Sehingga aku terpaksa meminjam. Bila nak jumpa Rasulullah, dia kena pinjam baju orang lain pula. Aku pergi menghadap Rasulullah, setiap orang yang bertemu dengan aku mengucapkan selamat, tahniah. Kerana taubatku telah diterima. Subhanallah. Berita paling menggembirakan orang beriman ialah bila dia bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, bahagialah anda, beruntunglah kamu, bahagialah kamu kerana taubat anda telah diterima oleh Allah. Jadi semua sahabat tahu tak? Dan yakin tak taubat Ka'ab bin Malik diterima Allah? Tahu kan? Dari mana mereka tahu? Ada ayat Quran. Tapi kalau kawan kita bertaubat, kita tahu tak taubatnya diterima? Tak tahu. Kalau tak tahu, macam mana nak ucap tahniah? Dia sebenarnya ada tanda. Tengok perubahan. Kalau dia semakin berubah, semakin baik, semakin kerap pergi majlis ilmu, semakin banyak amalan sunat, akhlaknya berubah, panah barang pun hilang, itu tanda-tanda sebenar taubatnya diterima. Ucaplah tahniah. Okey? Lepas tu katakan, aku pun masuk masjid, aku dapati Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat.
Talha bin, bila aku masuk masjid je dan orang ramai sedang kelilingi bersama Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah. Bila dia nampak aku masuk, terus dia bangun. Terus dia bangun, segera bangkit dan berlari menyambut aku serta bersalam dengan aku dan sambil mengucapkan selamat. Jadi pengajarannya apa? Kalau ada orang masuk dan dia ada berita gembira untuk dia, sunat untuk kita bangun pergi jumpa dia. Jangan tunggu dia datang. Sunat dan sunat juga berjabat tangan. Itu sunnah Nabi. Okey? Boleh tak berjabat salam macam ni? Tak boleh. Oh, tak boleh. Sebab apa? Konspirasi. Mengalakkan. Tapi sentuh juga. Baik buat daripada jauh. Punya dari surga. Ya sebenarnya kalau kita kan Allah kata ihfazillah yahfazka. Kalau kamu jaga perintah Allah, jaga sunnah Nabi, Allah jaga. Jadi kalau bersalam tu jaga sunnah Nabi kan. Kan Allah kata dia akan jaga. Selamatlah. Masa yang kena wabak Covid tu tak bersalam pun. Kalau Allah nak kena juga. Okey. Demi Allah tidak ada seorang Quraisy yang berdiri selain pada dia. Dalam ramai-ramai sahabat tu, seorang je bangun berdiri, segera datang padaku. Siapa nama tadi? Talha bin Ubaidillah. Mana Ka'ab bin Malik ingat sampai bila-bila ni. Sahabat ni sangat-sangat memuliakannya. Kerana itu pula aku tidak melupakan Talha. Setelah aku memberi salam kepada Rasulullah, maka dengan muka berseri-seri kerana gembira. Nabi pun gembira. Iyalah, siapa tak gembira bila sahabat diterima taubatnya? Maka Nabi kata, gembiralah kamu dengan kebaikan yang kamu terima hari ini, yang kamu belum pernah terima sejak kamu lahir. Maka Ka'ab bin Malik tanya, apa kebaikan itu datang daripada anda ataupun datang daripada Allah? Faham soalan? Berita gembira taubat aku diterima ni datang daripada engkau ataupun datang daripada Allah? Apa maksud soalan? Ada apa maksud? Datang daripada engkau ataupun datang daripada Allah? Apa dia beza? Kalau datang daripada Allah, mana ada ayat Quran turun. Kalau hanya daripada Nabi, tak ada ayat Quran. Jadi yang Ka'ab bin Malik nak yang mana? Kenapa? Yalah, kalau dalam Quran, orang akan baca tak kisah dia? Ya. Walaupun sebenarnya dosa besar. Tapi sebenarnya dosa besar itu ditutup dengan Allah menerima taubatnya. Satu kebanggaan. Okey, dia tanya dari engkau ataupun daripada Allah? Jawab beliau, bahkan daripada Allah Ta'ala. Biasanya apabila Rasulullah SAW gembira, kata Ka'ab, wajah beliau bersinar-sinar bagaikan bulan. Kami tahu benar keadaan itu. Setelah aku duduk di hadapan beliau, kata Ka'ab bin Malik, tengok dia terlalu gembira, dia kata apa? Ya Rasulullah, kerana taubat aku diterima Allah, maka aku hendak menyedekahkan hartaku kepada Allah dan Rasul. Subhanallah. Semakin dia bertaubat, semakin apa? Ni ulama kata tanda taubat diterima. Bila taubat dia diterima, sepatutnya logik apa dah? Relax lah. Dah kamu tak ada dosa kan? Tak. Lagi taubat dia terima, lagi dia nak buat amal soleh sebagai tanda syukur. Itu tanda taubat diterima. Jadi dia kata, aku nak sedekah semua harta aku kerana Allah dan Rasul. Jawab Rasulullah, tahan. Jangan bagi semua. Nabi tak benarkan bagi semua. Boleh bagi sebahagian. Jawab aku akan menahan hartaku yang diperoleh daripada dalam peperangan Khaybar. Kata aku selanjutnya, ya Rasulullah, aku telah melepaskan itu kerana berkata benar. Maka untuk kesempurnaan taubat aku tidak akan berkata-kata selamanya melainkan yang benar. Jadi Ka'ab bin Malik sedekah harta sebahagian. Pengajarannya apa? Tak, yang sedekah harta ni. Habis sampai nak kena. Oh, yang tu pula pengajaran. Jangan bagi semua. Apa dia? Jangan sampai nanti dia menyusahkan orang lain untuk meminta. Okey lah yang tu. Tapi ada pengajaran lebih besar lagi. Apa dia? Jangan ikut emosi.
Dia pengajaran lebih besar lagi ialah bila satu amalan kita diterima, maka sepatut kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur dan kita lebih cintakan pahala daripada harta. Kenapa soalan? Kenapa Ka'ab bin Malik nak sedekah semua harta? Sebelum tu dia tak timbulkan nak sedekah semua kan? Kenapa tiba-tiba bila Allah terima taubat dia nak sedekah semua? Apa pendorongnya? Apa dia? Ha? Dia nak sedekah. Okey, nak sedekah semua harta bukan senang. Nak sedekah semua harta makna di mana dia tak sayanglah harta tu. Sebab tu dia boleh sedekah semua kan? Betul tak? Sebab dia berasa dia dah tambah yakin. Ha? Yakin. Yakin apa? Dia bila Allah dah ni dia. Terima taubat dia. Dia dah rasa yakin dengan Masa dia Yakin dengan apa? Balasan yang Allah akan bagi kat dia. Kalau Allah terima taubat dia, apa makna sebenarnya? Syurga lah. Allah terima dan turun ayat syurga. Bila dijamin dapat syurga, harta ni ada nilai lagi tak? Tak ada nilai. Sebab tu dia tak sayang langsung pada harta. Sebab dia dapat syurga. Yang punca kita sayang harta ni sebab apa? Sebab tak nampak kat sana. Bila tak nampak kat sana, cinta harta susah nak. Okey. Lepas tu, maka untuk kesempurnaan taubat aku tidak akan berkata selama-lamanya melainkan yang benar. Dan dia ambil pengajaran. Dia kata kepada Rasulullah, Allah terima taubat aku sebab apa? Sebab aku bercakap benar. Maka aku tak akan bercakap bohong selepas ini sampai bila-bila. Pengajaran paling besar. Sebab dia rasa nikmat kelebihan bercakap benar. InsyaAllah kita lepas ni jangan bercakap bohong dengan anak, dengan isteri kan. Sebab nikmat bercakap benar ni sangat-sangat besar. Kadang-kadang dengan polis kan. Kenapa 3 orang ni? Nak tengok mak sakit kan. Padahal mak dia mati dah. Aku tidak tahu seorang Muslim, kata Ka'ab selanjutnya, aku tidak tahu seorang Muslim yang pernah diuji Allah kerana berkata benar semenjak aku berkata demikian kepada Rasulullah SAW hingga sekarang. Aku tidak tahu seorang Muslim yang pernah diuji oleh Allah kerana berkata benar semenjak aku berkata demikian kepada Rasulullah sehingga sekarang. Makna kata Ka'ab, aku tak pernah bercakap bohong selepas itu. Itulah cubaan terbaik yang dilakukan Allah Ta'ala kepada aku. Demi Allah, aku berjanji tidak akan pernah lagi bercakap dusta. Aku berharap kepada Allah semoga dia memeliharaku sampai akhir hayatku. Maka turunlah ayat-ayat surah Taubah ayat 117 sampai 119. Habis. Okey, kita ambil sikit pengajaran. Masa dah habis? Dah habis dah? Kita ambil sikit lah. Okey, pengajaran dia. Pengajaran ni dikeluarkan oleh Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis Ka'ab bin Malik dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Okey, pertama, kelebihan ahli Badar dan ahli Aqabah. Kelebihan ahli Badar dan ahli Aqabah. Dan kalau kita perasan ada kisah sebelum ni kan, Hatib bin Abi Balta'ah yang bocor rahsia masa Nabi nak pergi serang Mekah kan, dia bocor rahsia.
Dan itu satu jenayah yang besar, dosa besar membocor rahsia kerajaan. Kalau rahsia tu betul-betul sampai pada orang Mekah, habis Nabi dan sahabat. Itu dosa besar, tapi Nabi maafkan sebab apa? Sebab dia ahli Badar, kelebihan. Sebab apa kelebihan ahli Badar? Sebab peperangan yang pertama dalam Islam yang betul-betul penting. Kalau kalah peperangan pertama, Islam akan hancur. Okey, yang kedua, harus bagi ketua tentera untuk menyembunyikan strategi peperangan apabila perlu dan untuk memberitahu lebih awal mengikut keperluan. Yang ketiga, wajib kita menolak celaan orang Islam yang lain. Wajib kita menolak celaan orang Islam yang lain ataupun umpatan orang Islam yang lain. Wajib menolak kan? Kan Bani Salamah jawab pada Nabi, Ka'ab bin Malik duduk dalam selimut kan? Itu mengumpat tu dan celaan. Kita wajib pertahankan. Yang keempat, kelebihan bercakap benar dan sentiasa bercakap benar sepanjang masa. Iaitu akan mendapat syurga Allah. Yang kelima kan, disunatkan solat apabila pulang daripada musafir di masjid di tempatnya. Masjid ataupun surau lah. Surau dengan masjid. Tak boleh. Sebab Nabi hanya solat di masjid saja. Masjid pula di taman kita lah. Jangan kita duduk Kuala Lumpur sampai kat Bangi dah solat masjid Bangi. Yang keenam, disunatkan bagi orang yang ada kedudukan bila pulang daripada musafir duduk di masjid dan meraihkan tetamu yang datang. Disunatkan bagi orang yang ada kedudukan bila pulang daripada musafir duduk di masjid dan meraihkan orang-orang yang datang. Kan Nabi bila balik daripada musafir, Nabi duduk masjid kan, sahabat semua pakat datang bagi salam apa semua kan. Itu sunnah. Kalau dia ada kedudukan lah pemimpin. Kalau kita macam orang biasa JKK tak payah pergilah, tak ada siapa nak pergi pun. Yang ke 7. Hukum adalah mengikut zahir. Adapun yang dalam hati serah kepada Allah. Yang ke-8, disunatkan memulau ahli-ahli bid'ah. Ini kata Imam Nawawi ni, bukan kata saya. Kata Imam Nawawi, boleh buka kitab Syarah Sahih Muslim. Disunatkan memulau ahli-ahli bid'ah dan orang yang melakukan maksiat secara terbuka dan meninggalkan memberi salam pada mereka, iaitu tidak memberi salam kepada mereka sebagai hukuman dan sebagai pengajaran kepada mereka. Boleh? Itu ada soalan pelajar tanya saya. Dia kata duduk satu rumah, kawan tu asyik bercakap benda yang tak betul, mengarut, tegur pun tak dengar juga. Saya kata pulau dia. Walaupun duduk satu rumah, iaitu jangan senyum, jangan bercakap dengan dia. Dalilnya ni, Nabi pulau 3 orang sahabat. Tapi kena pastikan bila kita pulau tu agak-agak berkesan lah. Tapi kalau tak makan saman, tak payahlah. Sebab itulah 3 orang ni terkesan tak? Terkesan. Dan sebab tu ada Syekh daripada Mesir, dia kata boleh kita pulau produk Perancis. Dia bagi dalil ni, dalil Nabi memula 3 orang sahabat. Dan ada kesan tak? Ada kesan. Yang ke berapa? Yang ke-9, disunatkan menangis apabila
melakukan dosa, apatah lagi dosa besar, disunatkan menangis. Yang ke-10, wajib mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul daripada meraihkan. Wajib mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul daripada meraihkan kawan atau saudara yang baik, yang menyebabkan kita melanggar perintah Allah. Sebagaimana dibuat oleh siapa? Siapa? Abu Qatadah. Abu Qatadah. Yang ke 11, harus membakar kertas ataupun surat yang ada perkataan Allah ataupun ayat Al-Quran. Harus membakar perkataan surat ataupun kertas yang ada perkataan Allah ataupun ayat Al-Quran. Sebab surat Malik Ghassan ada perkataan Allah. Apa dia? Lam yaj'alkallahu bidarin hawan. Semoga Allah tak menjadikan engkau di tempat yang hina. Ada perkataan Allah. Dan surat tu Kak Abi Malik bakarkan. Tengok ulama keluarkan hukum. Yang ke-11, disunatkan menyembunyi ataupun menghilangkan apa yang boleh merosakkan kita apabila dizahirkan. Boleh faham? Contoh apa dia ni? Contoh dalam kisah tadi. Surat tu lah. Contoh kalau berlaku pada kita apa dia? Kita ada simpan surat-surat lama kan? Surat-surat yang mengaruk lah. Kalau kita buka menyebabkan kita teringin lagi nak, itu, maka disunatkan bakar terus. Supaya kita tak kepikir dah. Lepas tu ulama kata, kalau kita buat dosa maksiat ke masa kecil-kecil, masa muda dulu, kalau kita ingat, menyebabkan kita rasa nak buat lagi, maka lupakan terus. Bahkan haram kita ingat. Tapi kalau kita ingat dosa lama, mendorong kita untuk lagi bertaubat, tak apa. Disunatkan, yang keberapa ni? Disunatkan sujud syukur apabila mendapat berita tentang nikmat yang besar. Kalau nikmat kecil tak payahlah. Naik gaji RM50, tak payah sujud syukur. Yang ke, disunatkan memberi khabar gembira kepada orang yang mendapat berita gembira. Kalau kita dapat berita gembira untuk orang tu, dia tak tahu. Sepatutnya kita yang pertama bagi tahu dia. Disunatkan memuliakan orang yang bagi berita gembira dengan bagi hadiah ke apakah. Awak tolong bagi berita gembira, nak ambil telefon kan. Tengok telefon yang model lama. Okey, cukup lah. Banyak ni. 37. Boleh bukalah kitab syarah Sahih Muslim. Ada 37 pengajaran.
daripada kisah Ka'ab bin Malik. Saya bagi sebahagian lah. Okey, jadi ayat ni kita tak sempat lah, insya-Allah minggu depan. Ada soalan ke? Okey. Yang kata jawab salam tu wajib siapa? Nabi. Yang arah supaya jangan jawab salam Ka'ab bin Malik siapa? Nabi. Jadi dua-dua ikut perintah Allah. Tengok keadaan. Lepas tu jawab salam wajib. Tapi kalau kita nak pulau dia sebab nak bagi pengajaran, itu pun ada dalil juga. Tapi kena pastikan yang kita pulau, yang kita tak jawab salam tu, kita agak-agak akan memberi kesan pada dia. Kalau kita tahu dia ni memang tak memberi kesan kan, jangan pulau. Jangan pulau. Okey, ada soalan? Ada? Ada yang berpendapat Allah tidak bersemayam di atas arasy. Dia tidak bertempat. Alasannya ialah menyamai makhluk dan boleh no comment. Boleh buka YouTube, tengok sendiri mana hujah, mana dalil yang paling kuat, nilai sendirilah. No comment. Ustaz, yang musafir bagi wanita boleh solat di rumah. Ya. Boleh solat di rumah lah. Sebab wanita ni kalau solat fardu pun afdal di rumah, maka solat sunat lagi afdal di rumah. Dah. Okey. Ya. Dia sebenar orang beriman dia kena antara takut dan harap. Tak boleh nak confidence 100% taubat kita diterima, dan tak boleh pula rasa memang Allah tak terima taubat. Tak boleh. Kalau rasa tak terima langsung, kita bersangka buruk pada Allah. Kalau kita yakin 100% pun kita perasan kita dah okey, pun tak boleh. Sebab tu kena antara takut dan harap. Takut taubat diterima, dan dalam masa yang sama harap taubat kita. Bila kita sentiasa harap, apa kita akan buat? Tambah lagi. Bila kita takut taubat tak diterima, kita akan berhati-hati jangan buat dosa dan tambah lagi amal soleh. Dan insya-Allah orang Islam tak jadi munafik. Yang orang munafik ni yang hati dia kufur kepada Allah. Dia tak percaya pada Allah, tak percaya pada hari akhirat, tak percaya pada Nabi. Tapi dia berpura-pura Islam. Dia solat, dia puasa kan. Macam Abdullah bin Ubay. Itu memang orang betul-betul munafik. Dan dia sebenarnya kafir. Sebab tu dalam neraka paling bawah dan tak keluar-keluar. Tapi orang macam kita yakin pada Allah, kita beriman pada Nabi kan, beriman pada hari akhirat. Cuma kita orang Islam mungkin ada sifat munafik. Macam mana kita nak tahu? Tengok. Tanda munafik Nabi beritahu kan. Bila bercakap bohong. Ada tak ketika kita bercakap bohong? Kalau ada, kita masih ada sifat munafik. Bukan orang munafik. Ada tak kadang-kadang kita bila berjanji tak tepat? Kalau ada, kita masih ada sifat munafik. Ada tak bila amanah diberikan? Amanah daripada Tuhan, amanah daripada suami, amanah daripada anak, amanah daripada mak bapak, amanah daripada syarikat. Ada tak yang kita khianat ataupun kita tak tunaikan? Kalau ada, kita masih ada ciri-ciri sifat munafik. Okey. Dan saya nak sebut sebelum ni kita dah
bincang pasal sifat orang munafik kan. Kata Imam Hasan Al-Basri, siapa yang rasa dia tak ada sifat munafik, dia memang munafik. Dan siapa yang takut dia ada sifat munafik, dia mukmin. Boleh faham? Sebab tu Umar ibn Khattab mukmin tak? Umar ibn Khattab mukmin tak? Ahli syurga tak? Tapi dia takut tak ada sifat munafik? Itu mukmin. Jangan kata aku mana ada sifat munafik. Itu munafik dia tu. Ada sifat munafik tu. Dia perasan. Ustaz, ada soalan. Kalau kita nak rasa macam tu, tapi yang nafsu mutmainnah tu macam mana? Dia macam kita mencela diri kita. Itu nafsu lawamah. Jadi macam mana nak capai nafsu mutmainnah? Macam mana nak capai nafsu tamak mutmainnah, bukan tamakninah. Mutmainnah. Ya ayatan nafsu mutmainnah. Kan Nabi kita ada sentuh bawah ni kan, ciri-ciri sifat mutmainnah. Apa dia? Yang Nabi sebut dalam doa. Pertama, dia yakin dia akan jumpa Allah. Tu'minu biliqa'ika. Dia yakin jumpa Allah. Bila yakin jumpa Allah di akhirat, apa dia akan buat? Dia akan sentiasa buat persiapan dengan amalan sebab nak jumpa Allah. Satu. Yang kedua, dia reda dengan apa saja Allah takdir. Allah takdir sihat, dia reda. Allah takdir sakit, dia reda. Allah takdir dia senang, duit banyak, dia reda. Allah takdir dia duit tak cukup, dia reda. Itu jiwa tenang. Yang ketiga, qanaah. Apa yang Allah bagi, dia rasa okey, tak ada masalah. Tak ada tamak apa semua kan, tak puas hati, tak ada. Jadi kalau ada yakin akan jumpa Allah, reda dengan takdir Allah, kemudian qanaah. Kalau ada tiga ni, insya-Allah jiwa dia termasuk dalam nafsu mutmainnah. Kan? Macam mana? Faisal? Walaupun kalau dia ada tiga tu, tapi dia masih suka marah-marah. Tak ada lah tu. Tak ada lah tu. Dah marah tak reda lah tu. Tak ada lah tu. Dia jiwa mutmainnah tak boleh marah. Bila dia marah, dia tak reda. Bila tak reda, bukan mutmainnah. Tak, macam Muaz bin Jabal tadi. Kan Bani Salamah mengumpat kepada Ka'ab bin Malik. Dia kata apa? Dia bersangka buruk dan mengumpat kan. Ka'ab bin Malik tak datang, duk sibuk dalam selimut lah tu. Itu mengumpat. Jadi macam mana cara Muaz bin Jabal tolak? Dia kata, celaka kamu. Aku rasa Ka'ab bin Malik ni orang yang baik-baik. Maknanya orang yang tengah itulah yang harus menolak. Yalah, orang yang tak mengumpat lah. Orang yang tak mengumpat yang tolong defend lah. Bukan orang yang diumpat itu. Tak, orang yang diumpat tak ada kat situ. Bila mengumpat orang tu tak ada. Kalau ada, dia tak panggil mengumpat. Ngutuk pula. Kalau orang yang diumpat tu memang betul-betul jahat, Ustaz. Ha? Dia kalau betul-betul dia memang betul-betul jahat. Kalau Ka'ab tu dia baik kan? Ha? Kalau yang orang betul diumpat tu memang betul-betul jahat. Jadi takkan kita nak pergi bela Dia, kalau dia jahat, tanggungjawab kita apa dah? Kalau tahu dia jahat, mengumpat ke pergi baiki dia? Bagi tak? Baiki lah. Mengumpat dosa besar. Sebab tu sahabat tanya, kalau betul yang aku umpat tu ada pada dia, Nabi kata apa? Itulah mengumpat. Dan kalau yang kamu cakap tak ada pada dia, itu fitnah. Dua-dua dosa besar. Katalah dia tu mencuri kan. Dia memang jahat mencuri. Saya mengumpat dia. Dia tu memang kaki mencuri. Dia berdosa sebab mencuri. Saya berdosa sebab mengumpat dia. Boleh? Ha? Kata, jika kawan tak solat, adakah boleh kita memulau dia? Tak, dia proses pertama. Jangan, malam ni kita belajar pulau, terus nak pulau. Jangan. Dakwah dulu. Ya. Sebab itulah
Kenapa Nabi pula 3 orang sahabat ni? Kenapa Nabi tak pula orang munafik? Satu lagi pengajaran, bila orang tu iman dia kuat, lama dah masuk Islam, terkenal dengan jasa baik dia, tiba-tiba dia buat salah, hukumannya berat. Hukumannya berat. Jadi kalau orang tak solat kan, makna dia belum beriman. Jangan terus pulau. Ajar dulu, didik dulu, berkawan baik. Tanya apa masalah, bantu dia kan. Lepas tu kalau dia dah belajar, kita pun dah dakwah dia lama kan, mungkin dah lama tu boleh kita pulau lah. Dakwah baru pulau. Jangan pulau baru dakwah. Okey. Cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelas kita besok insya-Allah hari lusa. Hari Jumaat pukul 10.30 kita sambung tadabbur surah Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.